Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin. Dalam bab yang kelima, fi at-ta'atil batinah, fil ibadat al-batinah. Kita telah bincang tentang beberapa perkara yang lepas. Sambungan kita pada malam ini al-faslu thaminu fil mahabbah. Di antara ibadat yang batin, yakni ibadat yang dalam hati ini, iaitulah al-mahabbah. Bermula fasal yang ke-8 pada menyatakan kasih akan Allah Ta'ala. Kasih akan Allah Ta'ala ini iaitulah termasuk di dalam amalan yang batin. Kerana kasih cinta ni duduk dalam hati, tak nampak. Yang nampaknya tanda-tanda kasih. Mana kalau kita kata kita kasih pada orang ni, mana tanda dia? Maka tanda itulah yang menunjukkan kepada perbuatan-perbuatan zahir, menunjukkan kepada amalan batil yang ada dalam hati kita. Adapun mahabbah, yakni kasih akan Allah Ta'ala, itu maka iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak. Sifat mahabbah ini sifat yang dipuji oleh syarak. Adapun mahabbah, yakni kasih akan Allah Ta'ala, itu maka iaitu sifat kepujian yang dipuji oleh syarak, dan iaitu martabat yang tinggi yang menyampaikan kepada ma'rifatullah. Bila orang ini kasih kepada Allah Ta'ala, inilah martabat yang akan bawa kepada dia ni mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Ta'ala, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Artinya, dan lagi mendatangkan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan bawa suatu kaum yang kasih ia akan mereka itu, wa yuhibbunahu, dan mereka kasih akan Allah. Bila Allah Ta'ala kasih kepada kita, kita kasih kepada Allah, maka Allah Ta'ala sayang kepada kita. Ayat ini dari surah Al-Ma'idah, surah Al-Ma'idah ayat 54. Al-Ma'idah ayat 54. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahibbullaha lima yaghdukum min ni'amihi wa ahibbuni li hubbillahi iyaya, wa ahibbuni li hubbillahi iyaya. Dalam kitab kita tulis wa ahibbuni bi hubbillah, yuhibbullah. Macam tu kah? Wa ahibbuni yuhibbullah. Jadi ada riwayat dia, lafaz dalam Sunan, wa ahibbuni li hubbillahi iyai. Maksud dianya, kasih olehmu akan Allah Ta'ala. Kamu kasih akan Allah Ta'ala kerana apa? Kerana memberi makan akan kamu daripada beberapa nikmatnya. Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita yang sangat banyak, maka menjadi kewajipan kepada kita kasih akan Allah. Dan kasih olehmu akan daku, kata Nabi, nascaya Allah Ta'ala kasih akan kamu. Kasih akan Allah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala bagi nikmat kepada kita yang banyak. Dan kasih oleh kamu akan Allah sebab Allah Ta'ala kasih oleh kamu akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala sayang kepada dia. Jadi kita kasih kepada benda ni kerana apa? Kerana benda ni disayang oleh Allah. Mana setiap perkara yang disukai oleh Allah dan Rasul, maka kita sayang, kita kasih. Kalau tidak, hak Tuhan suka kita tak suka, hak Rasul suka kita tak suka. Kalaulah kita mengaku beriman, maka orang ini imannya iman di luar sahaja, tetapi hakikatnya dia panggil iman munafik, di dalamnya tidak beriman kepada Allah. Hadis ahibbullah ini, kata dia, rawahu
At-Tirmizi. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmizi daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kata al-Imam At-Tirmizi, hadisun hasanun gharib. At-Tirmizi kata hadis ini hadis hasan gharib. Dan kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa nama Sayyidina Abu Bakar? Kita duk dengar nama gelar dia sejak muda lagi. Abu Bakar, Abu Bakar. Apa nama Abu Bakar? Nama apa Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar tak tahu nama apa? Tak tahu nama apa ni. Tanda kat situ Abu Bakar nama dia Abdullah ibnu Abi Quhafah. Abdullah bin Uthman bin Abi Quhafah. Nama dia Abdullah. Gelar dia Abu Bakar. Ditambah lagi dengan sifat dia As-Siddiq, orang yang tak pernah dustakan Rasulullah. Tak ada hak Nabi royak, semua betul belakang. Sadaqah. Apa dia As-Siddiq? Awalul khalifah yang pertama ganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Man zaqa min khalisi mahabbatillahi ma azza wa jalla mana'ahu zalika min ke dalam kitab kita. Min. Ada di dalam riwayat lain kata an talabid dunya wa auhashahu min jami'il bashar. Ada riwayat kata an jami'il bashar. Man zaqa min khalisi mahabbatillahi azza wa jalla mana'ahu zalika min talabid dunya wa auhashahu min jami'il bashar. Apa dia kata? Barang siapa merasa, sesiapa yang dapat merasai daripada khalis. Apa dia khalis itu? Suci, bersih, kasih akan Allah Ta'ala azza wa jalla. Kalau kita dapat masuk dalam hati kita ni betul-betul suci hati kita ni, kasih akan Allah Ta'ala, nascaya menegah akan dia oleh demikian itu daripada menuntut dunia. Ya Allah, kalau orang ni betul-betul cinta kepada Allah, dunia ni lalu saja, ambil macam orang jalan tengah jalan lalu. Tidak kata pergi naik ke batas kayu lain, tidak, jalan. Dunia ni jalan saja, nak lalu ke akhirat. Hak mari ambil, hak tak mari jangan duduk kejar dia. Dan meliarkan ia daripada segala manusia. Wa auhashahu min jami'in nas. Dia akan sentiasa duduk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tak sibuk dengan nak cari kawan-kawan, tidak. Kawan mari nak sahabat kita, mari. Tapi kalau dia tak mari, tak payah lagi cari kelak nak pergi buang dengan dia, tak perlu. Ini orang yang betul-betul sudah khalis, sudah dapat merasai suci hati dia ni, cinta kepada Allah, nascaya dia tidak akan menjadi penuntut dunia, pengejar dunia, tidak. Dunia mari ahlan wa sahlan, dia tak mari gilah nak pergi ke mana. Jangan duduk cari, duduk turut dia siapa peringkat kita tak dapat nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluh ahabba ilaihi min nafsihi wa ahlihi wa auladihi wa malihi wan nasi ajma'in. Lafaz hadis ini, asal hadis ini berada dalam riwayat Bukhari dan Muslim, tapi dengan lafaz yang berlainan. Contohnya Imam rahimahullahu taala, dia ambil lafaz hadis-hadis itu dia campur sekali. Pasal itulah fuqaha ni, ulama fiqh dengan ulama hadis ni kadang-kadang dia ada sedikit tidak apa nak kena lain. Sebab ulama hadis dia nakal hadis itu mengikut apa yang dia dengar daripada orang yang terdahulu. Orang ini dia dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi fuqaha, para ahli fiqh, dia kadang-kadang dia bawa hadis ni makna dia betul, tapi dari sudut lafaz mari daripada Nabi lagu lain. Kita tengok sini dalam hadis kita ni, artinya tiada percaya seorang kamu, maknanya tidak beriman seorang kamu. Kadang-kadang kita bila terjemah lari jauh daripada bahasa yang kita boleh faham, dia jadi makna kita tak faham makna dia. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kamu. Dalam kitab kita kata tiada percaya seorang kamu. Percaya dengan beriman tu Allah ya.
Tapi bahasa yang kita guna beriman ni khusus kepada iman billah. Itu beriman. Percaya ni boleh percaya belaka, percaya bercakap orang, percaya berjanji, itu percaya. Tiada percaya, yakni tidak beriman seorang kamu akan Allah Ta'ala hingga adalah Allah Ta'ala dan Rasulnya itu terlebih kasih dari dirinya dan dari ahlinya, keluarganya, dan daripada anaknya, dan daripada hartanya, dan daripada segala manusia. Maknanya Nabi kita sebut di sini dalam riwayat-riwayat yang sahih, memang sahih lah, cuma dia campur hadis ni, tak apa. Tapi dari segi maknanya tidak benar-benar beriman seorang itu sehinggalah Allah Ta'ala dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam lebih dia kasih daripada diri dia sendiri, daripada keluarganya, daripada harta bendanya, daripada apa. Bila orang kata kenapa tak buat ni, tak boleh, Allah Ta'ala marah, dimurkai oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah, maka itulah makna orang ini telah melebihkan Allah daripada diri dia sendiri. Kita ni berminat, nafsu kita nak buat benda-benda ni, tapi kenapa tak buat? Kerana benda ini, perkara ini dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal. Maka ini menunjukkan kita ni sayang, cinta, meletak Allah Ta'ala di hadapan, letak Rasulullah depan kita, nafsu kita, diri kita sendiri, keluarga kita tak belakang. Ini barulah kata Nabi, benar-benar orang ini beriman. Hadis ini lafaz asalnya riwayat daripada Imam Muslim, riwayat daripada Bukhari, tapi riwayat macam ini kerak-kerak ni tidak. Yang pentingnya ada asasnya daripada dua sumber yang tersebut. Syahdan, bermula makna mahabbah itu iaitu cenderung hati kepada sesuatu yang disukai oleh tabiat. Apa makna mahabbah? Makna sayang, makna cinta ni cenderung hati ini kepada sesuatu yang disukai oleh tabiat. Biasanya orang ni tabiat dia suka pada benda ni. Itu makna mahabbah. Bermula setiap-tiap yang lazat itu disukai oleh nafsu. Setiap benda sedap, setiap benda yang lazat disukai oleh nafsu. Tapi bukan hak nafsu suka itu kita kena larang semua, tidak. Ada perkara yang nafsu suka, ianya termasuk dalam perkara yang harus, dan ada kalanya termasuk dalam perkara ibadah. Dan kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Hubbiba ilayya min dunyakum salasun. At-tib. Yang pertama at-tib. Apa dia tib? Wan nisa wa ju'ila qurratu aini fi shalah. Artinya diberi kasih kepadaku. Allah Ta'ala letak dalam hati aku ni sayang, kasih, suka. Daripada pekerjaan dunia kamu 3 perkara. Nabi kata 3 perkara, benda hak dunia, tapi aku sayang, aku suka benda ni. Tidak menjadi kesalahan, bukan semua benda dunia yang salah. Pertama, bau-bauan yang harum. Jadi kita kena beli air wangi yang baik-baik, air yang bau sedap, beli untuk kita pakai semaya, pergi ke masjid, nak bertemu sahabat-sahabat, duduk dengan keluarga kita, pakai air bau. Nabi kata aku suka kepada bauan yang harum. Sebab itulah kata ulama rahimahumullah, mereka mengatakan kalau orang ni beli air bau hak mahal apa harga dia, tidak dianggap membazir. Tidak dianggap membazir. Oh, bazir beli air bau macam-macam. Beli hak RM2 orang nak jual tepi jalan pun bau juga. Tapi bau macam apa? Bukannya bau sedap tak? Kadang-kadang bau dia tu sakit lingok, sakit hidung pula dah, bukan sakit tu. Itu yang pertama. 3 perkara Nabi kata aku suka daripada pekerjaan dunia kamu. Yang kedua, suka kepada perempuan, suka kepada isteri dia. Jadi Nabi kita ni berkahwin, ada isteri, dan Nabi kita suka isteri, tak ada masalah. Nabi kita suka isteri. Kata itulah dalam riwayat yang lain, Nabi kita larang seorang itu berjaga malam. Lewat tidur, lepas Isya tak tidur, lambat tidur, duduk buah, duduk apa tak. Kecuali orang ini lambat tidur kerana duduk bermesra, bergurau senda dengan isteri dia, tidak dianggap sebagai membazir waktu, kerana hak dia.
Nafsu suka. Nafsu ni dia nak rehat juga, bukan nak main ibadat sentiasa. Itu cara dia. Yang ketiga, tetap mata aku dalam sembahyang, yakni hadir hatiku akan Allah Ta'ala dalam sembahyang. Allah Ta'ala jadikan qurratu aini, cahaya mata hati aku ni duduk dalam semaya. Bila semaya, sedap. Jadi 3 perkara Nabi kita suka. Semaya, suka kepada isteri dia, dan suka kepada abang-abang yang harum. Jadi kalau kita ni, kalau ada anak, ada isteri ni, jadi kita kena bagilah hak mereka dengan sebaik-baiknya. Dalam bab isteri ni kita bincang khusus nanti insya-Allah. Ketahui olehmu bahawa segala orang yang arif itu, orang yang arif billah ni, orang yang kenal Allah Ta'ala ni, tiada ia kasih akan sesuatu melainkan kasih akan Allah Ta'ala, kerana dalam hati mereka itu bahawa suatu itu semuanya daripada Allah Ta'ala. Kalau kita sayang ke dunia ni mari daripada Allah. Sayang kepada benda-benda yang lazat, benda-benda yang baik, mari daripada Allah. Jadi daripada kita sayang ke benda, sayang ke Tuhan dia selalu, selesai masalah. Jadi itu orang arif billah. Dan lazim daripada kasih kepada Allah Ta'ala itu kasih kepada segala makhluknya. Lazim kasih kepada Allah, kasih kepada segala makhluk dan segala perbuatannya, kerana kasih akan segala yang lain daripada Allah Ta'ala, iaitu sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala, seperti kasih akan Nabi SAW itu lazim kasih akan Allah. Yang ini bila kita kasih kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala yang menciptakan makhluk, maka kita kena sayang ke makhluk. Tak boleh buat semena-mena tengok binatang hayawan lalu pergi kita sepak lembu ni, apa nak sepak dia hayawan, mana kita kena bagi hak dia, di mana tempat dia, di mana tempat kedudukan dia. Jangan duduk ngenak tak terpasal. Dan lazim, iaitu sebab bagi kasih akan Allah Ta'ala seperti kasih akan Nabi SAW itu lazim kasih akan Allah Ta'ala, kerana Nabi Muhammad SAW itu pesuruh Allah Ta'ala kepada kita. Dan demikian lagi kasih akan sahabat Nabi SAW itu lazim kasih akan Nabi. Jadi bila kita kasih kepada sahabat Nabi, maka kita kasih akan Nabi. Kenapa? Sebab sahabat-sahabat ni, sebab Nabi sayang kepada sahabat dia. Dan kasih akan Nabi itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala. Dan demikian lagi kasih akan segala awliya, orang-orang yang saleh, orang-orang waliullah, dan ulama-ulama itu kasih akan Allah Ta'ala. Jadi kita kasih kepada orang saleh, kasih kepada Allah. Dan demikian lagi kasih akan makanan itu, kasih kepada makanan. Nah, sedap kita nasinya apa semua barang ni sedap. Melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala, kerana makanan itu nikmat daripada Allah Ta'ala yang menguatkan akan ibadah kepada Allah. Saya kepada makanan kita ni, saya kepada Allah. Sebab makanan ni mari daripada siapa? Mari daripada Allah. Makan untuk apa? Untuk menguatkan ibadat kepada Allah. Dan demikian lagi kasih akan pakaian dan perempuan dan segala dunia itu melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala, kerana semuanya itu nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Dan kiaskan olehmu akan tiada yang kau kasih akan dia, semuanya melazimkan akan kasih akan Allah Ta'ala. Jadi kita faham di sini, maknanya kita kasih kepada makhluk ini, kena kasih kepada Tuhan dia. Kerana makhluk ni siapa dia buat? Allah Ta'ala yang jadikan. Rezeki yang bagi pada kita ni siapa bagi? Allah Ta'ala bagi. Jadi jangan duduk saya ke nasi. Nasi tu Tuhan bagi rezeki kepada kita. Kita duduk saya ke nasi, duduk junjung ke dia. Hak kena sayang kepada siapa? Kepada pemberi rezeki itu, iaitu Allah Azza wa Jalla. Ketahui olehmu bahawa kasih akan Allah Ta'ala itu terbagi atas 2 bagi. Jadi kasih kepada Allah Ta'ala ini terbagi kepada 2 bahagian. Yang pertama fardu. Fardu maknanya wajib kita kena kasih, iaitulah kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada mengerjakan segala ibadah yang fardu yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala, dan menjauhkan akan maksiat yang ditegahkan oleh Allah Ta'ala. Ini fardu, wajib kena kasih kepada Allah Ta'ala ni. Buat yang dia suruh, tinggal yang dia larang. Dan demikian lagi fardu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada redha dengan qada Allah Ta'ala dan qadarnya.
Ni payah ni. Sekarang ni kita nak melazimkan kasih kita ni kepada qada dan qadar. Kalau seorang ni dia betul-betul beriman kepada qada dan qadar, maka hidup dia akan tenang. Kerana kita dah berusaha sedaya upaya mungkin nak buat satu benda. Siang malam buat perancangan, buat susunan jadual, buat apa, tiba-tiba tak jadi, tak sempurna, tak molek jadi, ataupun jadi tidak sampai ke target, ke hendak yang kita nak. Jadi tak usah kita gelusah. Usaha dah buat, tak jadi juga. Ini ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan tak usaha. Pakai duk dia ya. Guna. Tunggu takdir Allah Taala mari jadi. Nane tidak, nyaku tidak, nanak udak. Tunggu Tuhan hantar nasi grok masuk dalam mulut. Boleh gitu. Ni dia panggil tawakal. Cerita luar dah tu. Baik. Maknanya bila seorang ni, manusia ni beriman betul-betul kepada qada dan qadar, maka dia sayang kepada Allah. Kan ini ketentuan Allah SWT. Aku tak lagi dah. Sama ada Allah Ta'ala bagi kesenangan, syakar, dia syukur. Allah Ta'ala bagi benda susah, sabar. Nak kata apa? Dan yang kedua, sunat. Sunat kita kasih kepada Allah Ta'ala, iaitu kasih akan Allah Ta'ala yang membawa kepada berbuat ibadah yang sunat. Hak sunat ni, mahabbah yang sunat ni apa dia? Iaitulah kita buat benda sunat. Semua puasa, semaya sunat, zikir dan sebagainya. Dan menjauhkan yang syubhat, perkara yang kesamaran. Jauh. Banyak makanan-makanan kita ni syubhat. Banyak kerja-kerja dalam muamalah kita ni syubhat. Dan sekalian yang makruh, ia perkara yang dibenci oleh syarak. Kita kena ingat, ada setengah orang bila dia sebut makruh, tak apa makruh, tak haram. Kita faham kalau tidak mana makruh tu makna apa makruh. Makruh tu maknanya yang tidak disukai, dibenci oleh syarak. Itu mana makruh. Jangan kata tak apa tu makruh ni tidak haram lagi. Betul tidak haram tapi tak suka. Supaya orang mak dia, aku tak suka benda ni. Tapi mak dia tak larang buat, tapi dia tak suka. Maknanya tidak baiklah dari perbuatan tersebut. Bermula alamat kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Kita tengok apa diakah alamat kita ni sayang kepada Allah. Bukan senang nak sayang ke Tuhan. Tanda betul-betul. Sekurang-kurangnya kita boleh buat. Kita cuba melaksanakan, mentahqiq, merealisasikan apakah tanda ini yang menunjukkan kita sayang kepada Allah Ta'ala. Macam mana nak buat? Bermula alamat kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak. Setengah alamat kasih akan Allah Ta'ala itu, tengok, ini tanda orang ini sayang kepada Allah Ta'ala, itu mendahulukan akan mengerjakan segala yang disuruh Allah Ta'ala atas yang disukai oleh hawa nafsu. Tak situ ya. Hak ni Tuhan suruh, semaya Tuhan suruh. Nafsu kata tidur sedap lagi, lepas kain selimut bangun semaya. Ini tanda orang ni sayang kepada Allah. Kita pergi, ada dua benda, yang ni halal, yang ni syubhat, tak tahu halal ke haram. Tinggal yang syubhat, ambil yang betul-betul halal. Ini menunjukkan orang ni mendahulukan Allah Ta'ala daripada nafsu dia. Tu ya senang. Nak tahu kita ni neraca timbangan ataupun dipanggil skema, siapa dia lebih sayang kepada kita? Nafsu kita sayang ke Tuhan sayang? Tak depan kita. Gapo dia ni? Ibadat, muamalat, makanan, apa saja pekerjaan, tak sini. Nafsu suka, Allah Ta'ala tak suka, tinggal lalu. Itu menunjukkan orang ni sayang kepada Allah Ta'ala lebih daripada nafsu dia. Isteri kita suka benda ni, suka pergi derak pasal malam dalam gapo. Sedangkan waktu itu waktu sembahyang maghrib, sembahyang berjemaah, waktu sembahyang isya berjemaah di masjid, kita lawan orang kata, kita salah gila masa ni, aku nak pergi masjid. Ini kita telah mendahulukan sayang kepada Allah Ta'ala lebih daripada bini dia. Cakap mudah ni, tapi dia orang kata siaknya belepjunya bedok jebek kat itu, tak pergi ngamuk dia hari ni tak. Ngamuk. Kita nak tunjuk kita ni sayang kepada Allah Ta'ala ke sayang kepada orang kata ni, mocik ni. Sayang ke Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah tanda dia. Boleh cari tanda dia. Boleh kena tanda. Tak ya. Hak mana Tuhan suka, tak suka. Hak tak suka, hak nafsu suka. Hak Tuhan suka, tinggal hak nafsu, ambil hak Allah. Dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu, iaitu suka kepada mati. Dan tiada sekali-kali di dalam hatinya itu benci akan mati. Tanda yang kedua, suka ke mati.
Aku ni kalau mati tak apa. Kita ni bukan tak suka aku mati, muka tahu dah mati akan mari. Cumanya tak selesai masalah lagi dak. Duk mikir anak kecil siapa nak jaga. Duk mikir hutang banyak siapa nak tolong bayar. Jadi banyak sangat benda-benda halangnya ni kita duk mikir banyak. Pasal tu mati tu tak boleh mati lagi. Orang ajak pergi jihad tak boleh lagi, apa budak-budak anak kecil lagi lah, macam-macam alasan tak siap. Naknya saya kepada mati dan sekali-kali tiada dalam hatinya benci kepada mati. Saya ke mati, nak mati. Ni orang-orang mati syahid, orang jihad ni mati. Yang ketiga, dan setengah daripada alamat kasih akan Allah Ta'ala itu, iaitu benci akan dunia, ini kosong hatinya itu daripada cenderung kepada dunia. Tengok dunia ni halal ke haram nak benda ni? Tak halal ni, tak salah. Biarlah kita susah sikit pun tak apa. Yang pentingnya kita dapat betul-betul yang kita usaha ini, rezeki yang kita cari dunia ini betul-betul halal. Itu menunjukkan kita cinta kepada Allah Ta'ala, mengatasi dunia. Kalau kata tak apalah, syubhat-syubhat pun tak haram lagi, asal kau boleh kat dulu. Ni boleh dulu ni bukan. Maknanya kita sudah cinta dunia lebih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang tak? Kau tak payah nak buat kayu muka dia. Senang tak? Mendahulukan hak Allah daripada hak nafsu. Cinta ke mati daripada benci ke mati. Yang ketiga, benci akan dunia, taksir ke dunia, hak kaut-kaut ni tak mahu semua. Habislah kita dalam bab yang ke-8. Al-faslu tasi'u fir ridha'i bil qada. Bermula fasal yang ke-9 pada menyatakan redha dengan qada Allah Ta'ala. Fasal yang ke-9 ini redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini iman. Kalau kita tekan setara mana pun, kejar setara mana pun, duka cita, keluh kesah setara mana pun, tak akan ubah apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh ubah? Tak boleh ubah dah. Adapun redha dengan qada Allah Ta'ala itu, iaitulah sifat kepujian yang dipuji oleh syarak. Dan fardu atas segala mukallaf itu redha akan qada Allah Ta'ala dan qadarnya. Jadi menjadi fardu pada kita qada dengan qadar, kerana dia ni salah satu daripada rukun apa? Rukun iman. Firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, dalam yang menceritakan tentang perkara ini. Jazaa'uhum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an. Tengok. Artinya bermula balasan mereka itu pada Tuhan mereka itu syurga yang bernama Jannatu Adnin, yang mengalir daripada bawah syurganya itu sungai mengalir. Padahal mereka itu kekal di dalamnya selama-lamanya. Padahal redha Allah Ta'ala daripada mereka itu dan mereka redha daripada Allah. Naknya radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ini sifat orang tertinggi. Sifat ahli syurga, duduk dalam jalan syurga, redha kepada Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala pun redha kepada dia. Tanda di sini surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat 8. Al-Bayyinah ayat 8. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, u'budullaha birridha fa in lam tastati' fa fis sabri ala ma takrahu khairun katsirun. Artinya bermula bukan berbuat oleh kamu ibadat akan Allah Ta'ala dengan redha akan dia. U'budullah birridha. Buat ibadat kepada Allah Ta'ala dengan cara kita redha. Kata apa semaya tu? Serabutlah tak semaya kata demo lah. Buat ibadat ni betul-betul kita redha. Kenapa ibadat? Kerana Allah Ta'ala fardu kepada kita ibadat. Itu menunjukkan kita redha. Maka jikalau tiada kuasa engkau akan demikian itu, maka di dalam sabar atas yang engkau benci.
Nak reda ni tak mampu pula, kita kena sabar di atas perkara yang kita benci. Kita tak suka ke apa dia? Tak suka, nafsu tak suka. Bangun tengah malam tidur, lawan. Sabar yang engkau benci itu kebajikan yang amat banyak. Yakni segianya adalah engkau berbuat ibadat kepada Allah Ta'ala itu dengan reda, yakni dengan suka hati. Mana kita ibadat kepada Allah Ta'ala dengan hati kita suka. Pergi ke masjid dengan rasa gembira, boleh menunaikan hak Allah SWT ke atas kita. Kita keluar zakat, duit kita gembira, tanya kata Allah, Tuhan ambil cukar pula dah. Boleh sikit sebasar masa ya ambil cukar lah. Tak. Kita gembira kerana harta kita ni ada syuraka, ada hak orang-orang fakir miskin, terdiri daripada keluarga kita, jiran tetangga kita, orang kampung kita, ada hak dia dalam harta yang kita cari. Macam gembira. Maka jikalau tiada kuasa akan demikian itu, maka hendaklah engkau berbuat ibadat itu dengan sabar. Kalau tak kuasa, tak mampulah nak redha, suka sama, maka kita kena buat ibadat dalam keadaan kita bersabar buat perkara tersebut. Yakni dengan menahan akan kesusahan ibadah itu. Sabar. Hadis ini kata Al-Iraqi akhrajahu At-Tabarani wa Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Itu kata Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu." Bahasa Arab ni dia bunyi sedap. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Fa in sabara ijtabahu wa in radiya istafahu. Saja tu molek bunyi. Artinya, apabila kasih Allah Ta'ala itu akan hambanya, maka memberi ia akan dia bala, ujian. Bila Allah Ta'ala sayang kepada orang itu, dia uji sikit, nak tengok sabar ke tidak. Maka jika ia sabar, nascaya kasih ia akan dia. Kalau orang ini sabar, Allah Ta'ala kasih akan dia. Dan jika ia reda, nascaya memilih akan dia. Kalau orang ini reda dengan ujian Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala akan pilih dia ni jadi orang terpilih, terbaik. Tanda di situ, kata Al-Iraqi, hadis ini rawahu ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus. Dan riwayat dalam takhrij lain pula, riwayat hadis ini daripada Ibnu Majah dan Imam At-Tirmizi dengan lafaz yang lain. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhtu. Lafaz ini dalam lafaz ini kata ulama hasan, darajah dia hasan. Riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmizi. Lafaz dengan lafaz lain, maknanya lebih kurang. Dan diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kursi. Kita cerita dah pun dah hadis kursi itu apa? Hadis kursi ni makna hadis, lafaz dia disebut oleh Nabi, makna dia daripada Allah Azza wa Jalla. Itu dipanggil hadis kursi. Qala Allah Ta'ala, "Anallahu la ilaha illa ana, faman lam yasbir ala bala'i walam yashkur na'mai walam yarda biqada'i falyattakhiz rabban siwai." Ini bahaya betul. Artinya firman Allah Ta'ala, akulah Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Maka barang siapa tiada sabar atas balaku, bila orang ini diberi bala tak sabar, dan tiada syukur ia bagi nikmatku. Allah Ta'ala bagi nikmat tak syukur, megah, takbur, sombong, dan tiada redha ia dengan qadaku, maka hendaklah ia tuntut akan Tuhan yang lain daripada aku. Jadi murkalah Tuhan. Aku beri nikmat tak syukur, bagi bala tak sabar. Apa ketentuan Allah Ta'ala tidak terima, Tuhan akan pergi cari Tuhan lain lah daripada aku. Semua aku beri tak betul belaka. Itu Allah Ta'ala murka.
Kata Al-Iraqi, hadis ini rawahu Tabarani fil Kabir. Hadis riwayat At-Tabarani dan Ibnu Hibban. Ibnu Hibban dalam kitab dia Ad-Du'afa, ketika dia menceritakan rawi-rawi yang lemah, dia bawa hadis ini. Kata itulah kata di Al-Iraqi rahimahullah, isnaduhu dhaif. Hadis ini sanadnya dhaif, lemah. Syahdan, bermula makna redha itu. Jadi kita baru lepas, biasa dia akan bagi dulu muqaddimah dulu, baru dia bagi tahu makna redha apa dia. Bermula makna redha itu ibarat daripada suka hati. Dan tengok baik, kalau kata apa dia makna redha, redha itu iaitulah satu ibarah daripada suka hati akan barang yang dihukumkan oleh Allah Ta'ala ke atasnya. Kita suka hati kita ni dengan apa yang telah dijatuh hukumannya, yang telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Kenapa ni tak pergi ni? Saya dah berusaha nak pergi, beli tiket dah, pergi juga, akhirnya kena tinggalkan betul. Contohlah, habis nak macam mana? Takdir Allah Ta'ala macam ni. Jadi kita kena tapi jangan menyalahkan takdir sahaja, usaha kena buat. Tapi bila terjadi apa yang tidak tercapai kita nak, kita redha. Itu maknanya, yakni suka hati akan segala qada Allah Ta'ala dan qadarnya, sekira-kira tiada ia menyangkal. Apa makna menyangkal? Tiada ia kesal. Tulis menyangkal makna dia tidak kesal akan sekalian yang diperlakukan Allah Ta'ala atasnya. Jadi Allah Ta'ala buat apa saja pun dia tidak kesal, kerana inilah ketentuan Allah Azza wa Jalla. Seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq. Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Laisa ar-ridha an la yuhissa bil bala, innama ar-ridha an la ya'tarida 'ala al-hukmi wal qada. Ini jelas pada kita. Laisa ar-ridha an la yuhissa bil bala, innama ar-ridha an la ya'tarida 'ala al-hukmi wal qada. Ini baru betul. Artinya tiada disyaratkan akan redha itu bahawa tiada merasa akan kesakitan balanya. Lah, bala mari kita mengeluh, kita letih, kita penat menghadapi bala, itu tidak tidak menghilangkan darjat redha. Sesungguhnya redha itu tiada menyangkal, tiada kesal atas hukum Allah Ta'ala dan qada. Itu redha. Hak kita kena mengeluh, sakit, itu biasalah naluri manusia. Tetapi kita redha maknanya kita terima ini takdir, ketentuan daripada Allah Azza wa Jalla. Ketahui olehmu bahawasanya tiada lazim daripada redha akan hukum Allah Ta'ala dan qadanya itu redha akan segala maksiat dan kufur. Ini kena jelas. Kita redha dengan ketentuan. Pasal tu dia panggil masyiah kauniyah dengan masyiah kauniyah, masyiah iradiyah. Maknanya semua ketentuan Allah Ta'ala. Tapi kalau benda ni maksiat, benda ni kubur, kita tidak redha. Terjadi benda maksiat, lah aku tidak redha benda ni, tapi terjadi. Jangan kata tak apa, no alwan nak tu buat, tak tentu dah kita buat maksiat. Lah, itu kita sendiri yang cari pasal. Kerana bagi segala maksiat itu, maksiat dan kufur itu dua jalan. Satu jalan kepada Allah Ta'ala, iaitu sekira-kira kufur dan maksiat itu jadi daripada qada Allah Ta'ala dan qadarnya, dan daripada iradah Allah Ta'ala dan masyiahnya dengan kehendaknya, maka wajib atas kita redha akan jalan itu. Dan satu kepada hambanya, iaitu sekira-kira maksiat dan kufur itu sifat bagi hambanya, maka atas jalan ini tiada disuruh Allah Ta'ala redha akan kufur dan maksiat itu. Jadi maksiat dan redha yang kita nak macam mana? Maksiat dan kufur yang mari ke atas perbuatan hamba, kita kata tak apalah, maksiat benda tu yang jadi dah lah, kita tak boleh redha. Kita mesti berusaha menghapuskan dia, mesti berusaha menangani masalah ini. Kerana firman Allah Ta'ala, innallaha la yarda li'ibadihil kufr, bahwasanya Allah Ta'ala tiada redha bagi hambanya itu akan kufur. Tuhan tak redha hamba kufur. Orang kafir itu jadi kafir, Tuhan tak redha, tapi Tuhan tentukan dah, dia dah jadi ketentuan yang terjadi. Macam mana? Kita bukan suka, tapi jadi juga.
telah terjadi ketentuan. Dan ayat ini wala yarda li ibadil kufra, ayat surah Az-Zumar. Surah Az-Zumar ayat 7. Az-Zumar ayat 7. Dan hasil daripada demikian itu, bahawa tiada sesuatu yang diredai Allah Ta'ala itu seperti segala taat. Hak Tuhan redha tu segala amal ketaatan Tuhan redha. Dan tiada sesuatu yang dibenci oleh Allah Ta'ala seperti segala maksiat dan segala kufur, maka wajib atas kita benci kepadanya. Maksiat dan kufur wajib kita benci walaupun kita buat. Jadi bahawa itu kita kena ingat, buat ini satu ketentuan, dah terjadi dah, kita terbuat, tapi kita tak redha dengan apa yang berlaku. Kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, i'lam annal maqamati tis'ah allati dhakarnaha laysat ala ratbatin wahidatin bal ba'duha maqsudun datun li dhatiha kal mahabbati war ridha fa innahuma a'la al maqamat. Artinya ketahui olehmu bahawasanya segala makam yang 9 tarah kita malam ini kita belajar yang ke-9 yang aku sebut akan dia, yakni segala sifat yang kepujian 9 tersebut dalam bab yang 5 ini, tiada ada ia atas satu martabat, bukan satu level, satu tingkat saja, tidak, tetapi adalah setengah hanya itu maksud bagi zatnya, seperti mahabbah memang di atas, dan redha, maka bahawasa keduanya itu terlebih tinggi daripada segala makam. Memang dia kata 1, 2, 3, 4, 5 ni kadang-kadang bukan tertib, tapi mahabbah dengan redha ini memang peringkat dia peringkat atas, kerana ini peringkat tertinggi. Wa ba'duha matlubatun li ghairiha kat taubati waz zuhdi wal khaufi was sabri idit taubatu. Dalam kita idza ada alif ke lepas pada zal, ada alif? Ada alif? Tak. Alif tu pakoh baca adanya izid taubatu, kerana itu mana dia nak dengan mana kerana. Izid taubatu ruju'un an tariqil bu'di lil iqbali ala tariqil qurbi. Waz zuhdu tarkut tashaghuli 'anil qurbi. Wal khawfu sautun yasuqul 'abda ila tarkis syawaghili. Was sabru jihadun ma'as syahawatil qati'ati li tariqil qurabi. Apa dia kata Imam Ghazali ini? Dan setengahnya itu matlub, maknanya dituntut, memang maksud dia buat tertib. Bagi lain-lainnya seperti taubat dan zuhud dan khauf dan sabar, kerana taubat itu kembali daripada jalan yang jauh. Orang bertaubat ni maknanya balik semula ke pangkal jalan, kerana hendak berhadap atas jalan yang hampir, iaitulah ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dulu jauh dengan Allah, semaya tidak, puasa pun tidak, berzikir tidak, makan minum tak tahu halal haram, orang ini terlalu jauh dengan Allah. Apa makna kita kembali? Mana kita rujuk balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melakukan suruhan, melakukan ibadah kepada Allah yang hampir itu, iaitu ibadat kepada Allah Taala yang menghampirkan kepadanya. Dan zuhud itu meninggalkan akan sesuatu yang membimbangkan, yang menyibukkan, makna membimbangkan, daripada ibadah yang menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala. Dan khauf, yakni takut itu camti, tongkat yang menghalau akan hamba Allah Ta'ala kepada meninggalkan sesuatu yang membimbangkan. Yang membimbangkan tanda kat situ, yang menyibukkan, makna mengganggu kita ni daripada ibadah kepada Allah Ta'ala yang menghampirkan kepadanya. Makna takut itu menjadi tongkat kita, bila takut kita akan buat. Dan sabar itu berperang serta segala syahwat, yakni memerangi akan hawa nafsunya yang memutuskan ia akan jalan ibadah yang menghampirkan ia kepada Allah Ta'ala. Jadi dia syarah balik tingkat-tingkat yang telah kita belajar yang lepas. Wa kullu dhalika ghairu matlubatin li dhatiha, balil matlub al qurbu wa dhalika bil ma'rifati wal mahabbati fa innahuma matlubatan li dhatihima la li ghairihima. Walakin
la yutimmu dhalika illa biqat'i hubbid ghairillahi 'anil qalbi fahtaja ilal khawfi was-sabri waz-zuhdi lidzalik. Jadi dia cerita pada kita ada setengah ibadat yang disebut di sini bukan nak maksud dia nak sendiri, tapi dia tu menjadi alat untuk mencapai kepada takrib, kepada menghampirkan diri kepada Allah. Dan artinya dan tiap-tiap yang demikian itu tiada dituntut kerana zatnya, kerana benda tu sendiri, tetapi yang dituntut itu ibadah yang menghampirkan kepada Allah Ta'ala, dan demikian itu dengan makrifah akan Allah Ta'ala dan kasih akan dia. Jadi kita nak hampir Allah Ta'ala dengan apa? Dengan makrifah, kenal Allah. Nak hampir dengan Allah Ta'ala dengan apa? Dengan kasih kepada Allah. Maka bahawa sungguhnya makrifah dan mahabbah itu dituntut bagi zatnya sendiri. Mesti ada makrifah, mesti ada mahabbah. Tiada bagi lainnya, tetapi tiada sempurna akan yang demikian itu melainkan dengan memutuskan akan kasih akan yang lain daripada Allah Ta'ala dalam hati. Buai semua dalam hati. Maka berkehendak bagi yang demikian itu kepada takut akan Allah Ta'ala dan sabar dan zuhud kerana demikian itu. Bermula sebesar-besar suatu yang manfaat bagi ibadah, yang menghampirkan kepada ma'rifatullah Ta'ala dan kasih akan dia, iaitulah menyebut akan mati. Ingat akan mati ni menjadi ubat, menjadi penawar, menjadi tongkat kepada kita nak kenal Allah Ta'ala, nak kasih kepada Allah Ta'ala. Dari kerana ilah disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala akan zikrul maut itu pada bab ibadat yang batin, pada pasal yang ke-10. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung perbincangan kita dalam Al-Faslul Ashir fi zikril maut, bermula pasal yang ke-10 pada menyatakan mati. Jadi ingat kemati inilah martabat yang paling tinggi, kerana dia macam handbrake. Handbrake ni kalau kita ingat kemati, nak tarik handbrake tak jalan kereta. Nak pergi macam mana? Kenapa nak buat benda maksiat? Kamu nak mati. Kenapa nak buat benda ni? Kamu nak mati. Jadi semua tu dianggap sebagai break kepada kerakusan nafsu, ketamakan nafsu, keganasan nafsu al-ammaratu bisu yang menyuruh manusia melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi sekat itu dulu. Hingga kita sambung lagi dalam perbincangan kita yang seterusnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.